Hai semua, saya Nazatul. Untuk resepi hari ini, saya akan tunjukkan cara untuk membuat resepi apam, iaitu apam lenggang. Rasanya mungkin kuih ni ada nama lain, tapi yang itu tak penting. Yang penting rasa dia memang sedap. Okey, antara bahan yang kita perlukan adalah tepung gandum. Lepas tu boleh masukkan sedikit serbuk koko. Sebab saya nak buat perisa koko, so saya masuk serbuk koko lah. Lepas tu boleh masukkan gula. Saya guna gula biasa je. Masukkan juga sedikit yeast dan sedikit garam. Okay, kemudian kita kacau dulu bahan-bahan kering ni supaya dia sekata. Okay, kemudian kita boleh masukkan telur dan juga air. Untuk air tu kita boleh masukkan sikit demi sikit sambil kacau. Sebab kalau kita masukkan air tu sekaligus, dia agak susah sikit untuk kacau dan susah untuk tepung tu larut. Tapi kalau tak nak buat cara macam ni, boleh juga masukkan semua bahan-bahan ni kat dalam blender dan kita boleh kisar sampai bahan-bahan tu semua sebati. Kalau buat macam tu sebenarnya lagi senang, tapi saya tak guna blender sebab blender saya kecil, so tak muat nak isikan semua bahan-bahan ni. So tak kisahlah nak buat yang mana-mana, yang penting kita perlu pukul ataupun kisarkan bahan-bahan ni sampai dia betul-betul sebati. Okay, bila dah sebati, kita boleh tapiskan adunan ni untuk pastikan tak ada tepung-tepung yang berketul. Tapi kalau guna blender, tak nak tapis pun tak apa, sebab selalunya kalau guna blender tu memang tepung tu betul-betul hancur. Untuk apam ni saya buat perisa koko, tapi kalau tak nak buat koko pun tak apa, boleh skip je sebut koko tu tadi. So apam lenggang ni akan jadi warna putih je lah, ataupun boleh letak pewarna yang kita suka. Adunan apam lenggang ni memang cair macam ni. So jangan risau sebab kita memang nak adunan tu macam tu supaya senang kita nak masak nanti. Adunan ni lebih kurang macam kita nak buat adunan crepe. Okay, bila dah siap tu kita boleh tutupkan adunan ni dengan pinggan ke dengan plastik ke dan perap lebih kurang dalam 1 jam sebelum kita masak. Okay, sementara perap tu kita boleh sediakan punya inti dulu. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah gula, kemudian sebiji telur yang penuh, maksudnya telur putih dan telur kuning, dan sebiji lagi ni telur kuning saja. Yang putih tu kita boleh simpan buat masker. Lepas tu boleh masukkan sedikit garam dan juga esem vanila. Esem vanila tu bertujuan untuk menjadikan inti ni lebih wangi dan rasa dia lebih sedap. Lepas tu kita boleh kacau sekejap sampai nampak adunan tu agak sebati sikit. Okey, kemudian kat sini saya ada tepung jagung, tapi tepung jagung tu jangan terus masukkan dalam adunan. Kita perlu pancur dulu dengan sedikit susu. Jumlah susu yang saya gunakan adalah 500 ml ataupun lebih kurang dalam 2 cawan. So kita boleh gunakan susu tu untuk melarutkan tepung jagung. Make sure tepung tu betul-betul larut dan tak ada tepung yang berketul-ketul. Bila tepung tadi dah sebati, baru kita masukkan ke dalam adunan yang ada telur tadi. Lepas tu boleh masukkan balance susu tadi sikit demi sikit sambil kacau. Kalau kita buat cara macam ni, dia lebih senang untuk larut dan sebati. So tak perlu nak pukul lama-lama. Okay, kita tuang je susu tu sikit demi sikit sambil kacau. Bila dah nampak semua bahan-bahan ni sebati, baru kita boleh masak. Lepas tu kita boleh letakkan periuk tadi ke atas dapur dan kita perlu masakkan sampai inti ni menjadi pekat ataupun likat. Untuk api tu kita perlu gunakan api yang kecil supaya kat bahagian bawah tu dia tak cepat berkerak ataupun hangit. Dan yang paling penting, kita perlu sentiasa kacau adunan ni sampai dia jadi pekat macam ni. Masa mula-mula tu dia memang agak lambat sikit untuk jadi pekat, tapi once dia dah start untuk jadi pekat tu, dia memang cepat sangat jadi kental. Bila dah nampak adunan tu meletup-letup, maksudnya dia dah cukup masak dan kita boleh terus angkat. Bila dah alih daripada dapur, masa panas-panas tu kita boleh terus masukkan butter ataupun mentega. Dan kita boleh kacau lagi sampai butter tu cair dan sebati dengan adunan inti. Kita boleh tunggu inti ni sejuk ataupun suam sikit sebelum digunakan. Okay, bila dah lepas 1 jam, kita boleh tengok adunan tadi. So macam inilah rupa dia. Dia memang agak kembang sikit, tapi taklah kembang terlampau sangat sebab yeast yang kita letak tadi sikit je. Lepas tu dah boleh masak. Kita panaskan kuali, gunakan api yang kecil je. Dan boleh letakkan adunan tadi lebih kurang dalam setengah sendok. Lepas tu tunggulah dia masak. Kalau gunakan kuali biasa ataupun bukan non-stick pan, boleh letak minyak sikit je, sapu dengan tisu pun cukup. Baru kita letakkan adunan.
Kalau nak buat apam tu kecil-kecil, boleh letak sikit je adunan tepung. Ataupun kalau nak buat sebesar alam pun boleh juga. Bila dah nampak permukaan atas dah kering macam ni, kita boleh angkat. Maksudnya dia dah cukup masak. Lepas tu boleh masukkan inti yang kita dah buat tadi. Saya letakkan berkurang dalam 1 sudu besar. Ataupun nak letak banyak pun boleh. Tapi jangan letak sikit sangat, nanti jadi apam oksigen pula. Masa apam tu panas-panas, kita boleh terus kepitkan kat tepi-tepi dia ni. Make sure buat tu masa panas ataupun agak suam-suam sikit lah. Sebabnya bila dah sejuk nanti, dia tak boleh nak melekat. Dia dah kering kan, so tak boleh nak melekat. Ok, inilah rupa apam lenggang koko. Kalau tak pernah rasa kuih ni, boleh cuba resipi yang saya kongsikan ni. Sebab rasa dia memang sangat-sangat sedap. Kat bahagian luar tu memang sangat lembut dan gebu. Kat bahagian dalam pula inti dia rasa creamy macam tu. Selain daripada apam lenggang, mungkin kuih ni ada nama lain tapi saya tak tahu. So, kalau korang ada nama lain untuk kuih ni, boleh komen kat bawah, okay? Dan jangan lupa cuba resepi yang saya kongsikan ni. Okay, itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.